Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, dalam video ini kami akan bahaskan tentang aktris 80-an yang bernama Rati Agnihotri berdasarkan permintaan yang anda kirimkan kepada kami. Di antara pertanyaan anda, kenapa tiba-tiba saja aktris ini menghilang pada tahun 80-an dulu dan beberapa pertanyaan lainnya. Kami coba jawab pertanyaan-pertanyaan anda itu. Rati Agnihotri dilahirkan pada tanggal 10 Disember 1960 di Bareilly, Uttar Pradesh, India, dan dia merupakan aktris di India dan banyak membintangi filem-filem Bollywood, Tamil, Telugu, dan Kannada. Rati berasal daripada keluarga Punjabi konservatif. Rati sebenarnya mulai memasuki bidang modeling ketika berusia 10 tahun dan di saat usianya 16 tahun, seorang sutradara filem Tamil iaitu Bharati Raja menawarkannya berlakon dalam filem Tamil yang berjudul Putia Varpugal. Sang sutradara bahkan meminta izin ayah Rati supaya Rati diizinkan membintangi filem itu. Ayah Rati mengizinkan anaknya membintangi filem itu dan filem itu rilis pada tahun 1979. Itulah filem pertama lakonan Rati. Walaupun Rati berasal dari keluarga Punjabi yang sehari-hari berbahasa Hindi, namun audiens filem-filem Tamil menyambut baik kehadirannya dalam filem itu. Bahkan para pengkritik filem pun memuji akan akting Rati dalam filem pertamanya itu. Setelah itu Rati banyak menerima tawaran membintangi filem dan bukan hanya filem Tamil tapi juga filem Telugu dan Kannada. Rati yang berasal daripada India Utara menyimpan hasrat yang besar untuk menjadi pelakon filem-filem Bollywood. Akhirnya kesempatan itu datang pada tahun 1981 ketika dia berusia 21 tahun. Rati ditawarkan membintangi filem yang berjudul Ek Duje Ke Liye. Filem ini sebenarnya pembuatan kembali sebuah filem Tamil yang berjudul Maro Charitra. Dalam satu wawancara, Rati mengatakan pembuat filem Ek Duje Ke Liye mendatangi ayahnya dan menawarkan watak pelakon wanita utama dalam filem itu kepada Rati. Ayah Rati yang sudah menyaksikan filem itu dalam versi Tamil terus bersetuju untuk anaknya berlakon filem itu. Ayah Rati juga tidak mengizinkan Rati untuk menyaksikan filem itu versi Tamil kerana dia tidak mau Rati terikut-ikut gaya pelakon wanita filem itu. Sejujurnya, kata Rati, dia tak tahu cerita filem itu. Yang dia tahu hanya nama produser, sutradara dan hero filem itu iaitu Kamal Haasan. Filem Ek Duje Ke Liye itu juga merupakan filem Bollywood pertama Kamal Haasan yang sebelumnya sudah menjadi bintang terkenal di selatan India. Filem ini berkisah tentang seorang gadis Punjabi yang jatuh cinta dengan seorang pemuda Tamil. Bahasa pertuturan mereka tidak sama, namun cinta tidak mengenal itu semua. Filem ini meledak di pasaran dan bahkan nama Rati Agnihotri termasuk dalam nominasi untuk kategori pelakon wanita terbaik dalam anugerah Filmfare walaupun dia gagal memenanginya. Selain filem Ek Duje Ke Liye, nama Rati turut termasuk dalam nominasi pelakon wanita terbaik untuk anugerah Filmfare menerusi filem Tawaif 1985. Beberapa filem Bollywood lainnya lakonan Rati termasuklah filem yang berjudul Farz Aur Kanun 1982, Kuli 1983, Aapke Saath 1986 dan Hukumat 1987. Di saat namanya sedang memuncak, Rati memilih untuk mendirikan rumah tangga pada tahun 1985 dan kemudiannya dia menghilang daripada dunia filem. Setelah menghilang selama lebih 15 tahun, Rati akhirnya muncul kembali menjadi pelakon di Bollywood menerusi filem Yadein 2001. Dia berlakon menjadi ibu Kareena Kapoor. Ini diikuti dengan beberapa filem Bollywood lainnya termasuklah filem Kuch Khati Kuch Miti 2001. Rati berlakon menjadi ibu Kajol dan Tumse Acha Kaun Hai 2002 dan dia berlakon menjadi ibu Arti Chabria. Rati yang sudah semakin berusia banyak melakonkan watak ibu dalam filem-filem lakonannya. Ini termasuklah dia berlakon menjadi ibu Akshay Kumar yang hanya muda 7 tahun daripadanya dalam filem Sing Is Bling 2015. Rati masih berlakon hingga tahun 2016. Setelah itu Rati benar-benar berhenti menjadi pelakon.
Rati juga diinfokan berhenti berlakon filem Tamil selama 20 tahun. Dia hanya kembali berlakon filem Tamil pada tahun 2001. Tidak hanya itu, Rati juga dikatakan memulai debutnya dalam filem bahasa-bahasa lain, yaitu filem Malayalam yang berjudul Anyar, dan pada tahun 2003 filem bahasa Inggris yang berjudul An Ode to Lost Love 2003 dan filem Bengali yang berjudul Aina Te 2008. Rati juga diinfokan berlakon teater Please Divorce Me Darling 2005 di pentas, dan dia juga diinfokan berlakon siri TV yang berjudul Siksa pada tahun 2005. Tentang kehidupan pribadinya, Rati Agnihotri memilih untuk berumah tangga dengan seorang arkitek yang juga bisnesmen yang berpangkalan di Mumbai bernama Anil Virvani pada tanggal 9 Februari 1985 walaupun mendapat tentangan keras dari keluarganya sendiri. Sebenarnya pada dekade 80-an itu Rati Agnihotri sedang berada di puncak karirnya sebagai aktris dalam industri filem India. Namun pertemuan singkat dengan lelaki yang bernama Anil yang terjadi di satu pertemuan sosial yang dihadiri Rati telah mengubah segalanya. Kedua orang tua Rati menentang hubungan itu, namun Rati yang sudah terlanjur jatuh cinta pada Anil tetap meneruskan hubungannya dengan lelaki itu. Akhirnya tanpa restu kedua orang tuanya, Rati mendirikan rumah tangga dengan Anil dan dia berhenti berlakon. Ternyata apa yang dibimbangkan oleh kedua orang tua Rati menjadi kenyataan. Anil bukanlah pasangan yang sesuai untuk Rati. Rati sendiri mulai mengetahui akan keburukan suaminya setelah mendirikan rumah tangga selama setahun. Suaminya Anil adalah seorang lelaki yang suka mengangkat tangan terhadap istrinya. Setelah setahun mendirikan rumah tangga, pasangan Rati dan suami mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Tanuj Virvani. Ternyata kehadiran cahaya mata dalam rumah tangga mereka tidak mengubah sikap suami Rati. Rati menghadapi siksaan dalam rumah tangganya selama 30 tahun. Selama ini Rati selalu muncul di khalayak ramai dengan senyuman dan imej seorang wanita yang bahagia. Mungkin Rati masih berharap yang suaminya akan berubah. Namun setelah menunggu selama 30 tahun, akhirnya pada tahun 2015 lalu, Rati sudah tidak kuat lagi merahasiakan penderitaan yang dialaminya dalam rumah tangganya. Menurut laporan media Times of India pada tanggal 7 Mac 2015, ketika anak Rati Tanuj sedang menjalani syuting filem di Pune, dia kembali menjadi sasaran kemarahan suaminya. Rati mengatakan kepada media itu saat itu dia seorang wanita yang berusia 54 tahun, semakin tua dan lemah, dan kalau ini berterusan dia akan mati kerana dipukul suaminya terus-terusan. Setelah berfikir panjang, Rati Agnihotri menyadari dia harus mempertahankan dirinya dan dia berhak diperlakukan dengan baik. Akhirnya seminggu setelah itu Rati melaporkan perbuatan suaminya yang menyiksanya selama ini di balai polis. Semua orang bertanya kenapa setelah 30 tahun baru dia melaporkan perbuatan suaminya itu. Rati menjawab dengan tenang dia mengutamakan anaknya Tanuj. Demi Tanuj dia sanggup melakukan apa saja. Selain itu, kata Rati, dia percaya akan kesucian perkawinan. Dia merasakan harus mempertahankan perkawinan itu. Dia yang memilih Anil menjadi suaminya walaupun tidak direstui keluarganya. Selain itu, dia juga berharap yang suaminya akan berubah satu hari nanti. Namun setelah menunggu selama 30 tahun, suaminya tidak pernah berubah. Kata Rati selanjutnya, setelah melaporkan perbuatan suaminya kepada polis, Rati keluar dari rumah itu. Dia memandu kendaraannya menuju farmhouse atau rumah ladangnya di Lonavala. Sebab ketika itu anaknya berada di Pune. Setelah anaknya selesai syuting di Pune, dia mendatangi Rati di Lonavala. Anaknya Tanuj mengatakan padanya dia berhak melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Kalau Rati ingin bercerai dengan suaminya, anaknya Tanuj akan mendukung penuh keputusannya. Bahkan anaknya berkata pada Rati, walau apapun yang terjadi, Rati tetap ibunya. Itulah yang menguatkan Rati untuk menuntut cerai dari suaminya. Sebab selama ini dia bertahan dengan penyiksaan suaminya kerana memikirkan masa depan anaknya. Rati dan suami tinggal berpisah tanpa bercerai. Namun setelah 2 tahun berlalu sejak Rati melaporkan suaminya ke pihak polis, tepatnya pada tahun 2017, Rati masih belum bercerai dengan suaminya. Anaknya Tanuj coba menjadi orang tengah kedua orang tuanya. Kemelut yang melanda rumah tangga Rati menjadi pertanyaan besar. Benarkah Rati memberikan kesempatan kedua kepada suaminya?
Menurut media Deccan Chronicle yang memetik satu sumber yang dekat dengan keluarga Rati mengatakan Rati belum bercerai dengan suaminya kerana memikirkan anaknya Tanuj. Kemudian suami Rati Anil Virwani mengesahkan kepada media Spotboy E bahawa dia dan isterinya Rati mencoba melupakan kisah pahit masa lalu mereka. Kata Anil, dia mengenali Rati selama 33 tahun. Mereka saling mencintai. Bahkan Rati tidak akan meneruskan hasratnya untuk bercerai dengan suaminya Anil, kata suaminya. Oleh kerana itu, Rati dituduh sengaja mencari perhatian media. Bahkan media menuliskan Rati hanya mengada-ngadakan cerita tentang penyiksaan suaminya terhadapnya. Ini yang menyebabkan Rati sedih. Dalam wawancara dengan media Bollywood Hangama, Rati menuturkan kesedihan hatinya kerana dituduh sedemikian. Benarkah Rati masih bersama suaminya? Media mulai meragukan berita kononnya Rati masih bersama suaminya. Anak Rati, Tanuj, di sosial media miliknya selalu memposting gambar ibu dan ayahnya. Namun semua orang tahu gambar itu diambil secara berasingan dan bukannya bersama-sama. Fakta lainnya, Rati diinfokan kini tinggal di negara Poland dan Rati dinyatakan memiliki sebuah restoran masakan India di Poland yang dimiliki bersama dengan adik Rati, Anita. Sementara anaknya Tanuj dikatakan tetap tinggal di India dan masih berusaha keras untuk menjadi aktor terkenal di Bollywood. Tidak diketahui di manakah suami Rati, Anil, berada. Guys, berikut adalah beberapa fakta tentang aktris Rati Agnihotri ini. Rati Agnihotri merupakan sepupu kepada aktor Bollywood yang bernama Atul Agnihotri. Atul yang awalnya merupakan aktor, namun kerana dia merasa gagal menjadi aktor, akhirnya dia bertukar haluan menjadi sutradara filem. Atul Agnihotri berumah tangga dengan adik Salman Khan yang bernama Alvira Khan. Nama Rati Agnihotri menjadi terkenal di Bollywood setelah membintangi filem Ek Duje Ke Liye 1981 berpasangan dengan aktor Tamil terkenal Kamal Haasan. Hakikatnya Rati dan Kamal mempunyai hubungan yang tidak berapa baik sejak awal lagi. Kamal Haasan merupakan aktor yang terkenal di selatan India. Ada yang mengatakan hubungan tidak baik antara Rati dan Kamal kerana masalah ego. Rati dikatakan tidak dapat menerima tunjuk ajar yang coba dilakukan oleh Kamal. Dia hanya menerima tunjuk ajar daripada sutradara filem Ek Duje Ke Liye itu. Namun yang hebatnya, Rati dan Kamal boleh berlakon menjadi sepasang kekasih dalam filem tersebut. Itu sebabnya Rati dan Kamal berpasangan dalam filem hanya untuk 2 judul filem. Satu lagi filem lakonan mereka bersama ialah Dekha Pyar Tumhara. Namun diinfokan Kamal dan Rati menandatangani kontrak membintangi filem ini sebelum mereka dipilih membintangi filem Ek Duje Ke Liye. Fakta lainnya tentang Rati Agnihotri, dia memulai debunya sebagai aktris dalam filem Tamil yang berjudul Pudia Varpugal pada tahun 1979. Filem ini merupakan debut filem juga bagi hero filem itu, iaitu Bhagyaraj. Rati memulai debunya dalam filem Bollywood menerusi filem Ek Duje Ke Liye 1981. Filem ini menjadi blockbusters dan merupakan debut kepada nama-nama berikut dalam industri filem Bollywood, iaitu aktor Kamal Haasan, aktris Madhavi, penyanyi latar SP Balasubramaniam dan sutradara K. Balachandar. Setelah terkenal di Bollywood, Rati mengambil keputusan hanya fokus kepada filem-filem Bollywood dan dia menolak membintangi filem-filem Tamil mulai tahun 1981. Rati hanya kembali berlakon filem Tamil 20 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2001. Memandangkan usianya sudah semakin lanjut, Rati akhirnya menyadari kesempatan berlakon filem sudah semakin berkurangan. Akhirnya pada tahun 2006, Rati memulai debunya sebagai pelakon siri TV yang berjudul Kajal. Walau kehadiran Rati Agnihotri tidak terlalu lama di Bollywood, dia sempat berlakon dengan nama-nama hebat lainnya selain Kamal Haasan, iaitu dengan aktor Rajinikanth. Rati sempat berlakon dalam 5 judul filem. Begitu juga dengan aktor Amitabh Bachchan, Rati juga sempat berlakon 5 judul filem. Nama-nama lain yang pernah berpasangan dengan Rati dalam filem-filem Bollywood ialah Anil Kapoor, Sanjay Dutt, Kumar Gaurav, Jackie Shroff, Mithun Chakraborty, Raj Babbar, Sunny Deol, Rajesh Khanna, Dharmendra, Sanjeev Kumar, Jitendra dan lain-lain lagi. Okey guys, semoga penjelasan kami tadi telah menjawab pertanyaan anda yang ingin tahu tentang aktris yang bernama Rati Agnihotri yang kini berusia 61 tahun. Terima kasih atas kiriman pertanyaan anda. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah.
Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari Anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan Anda itu. Selain ruangan komen di bawah, Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan Anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua Anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.